Alhamdulillah tiba saatnya untuk kita bersama dalam segmen Astrawani. Ini yang kita nanti-nantikan ya. Jadi kita akan bersama dengan narasumber kita iaitu bersama dengan Tuan Haji Muhammad Hussain bin Abdul Rahman, merupakan Setiausaha 1 Astrawani yang akan kita perkatakan mengenai dengan buku Fajar Menyingsing di Ashby Road ya. Bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Dapat berpeluang lagi bersama dengan Tuan Haji ya, bercerita berkenaan dengan sebuah buku ni. Alhamdulillah. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Haji sekali lagi ya. Terima kasih ya Rampai Pagi mengucapkan di atas kesudian Tuan Haji bersama kita pada pagi ini. Seperti kalau dapat disaksikan Auda di hadapan bersama kita Tuan Haji Hussain, ada sebuah buku ini yang akan diperkatakan nanti Mahira ya. Betul, alhamdulillah. Silakan Mahira. Ya. Jadi ini berkenaan dengan buku Fajar Menyingsing di Ashby Road ya. Jadi mungkin sebagai mukadimah ni Tuan, mungkin boleh bercerita sedikit sebanyak tentang buku ini dan apa sebenarnya maksud di sebalik tajuk Fajar Menyingsing di Ashby Road. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila membaca tajuknya itu macam sebuah novel lah. Tapi ia bukan sebuah novel. Ialah satu tulisan rencana. Jadi tajuknya yang diperkatakan tadi itu Fajar Menyingsing. Kalau kita menyebut Fajar Menyingsing ini, kata ini menggambarkan sesuatu yang waktu fajar siang. Jadi ini sebenarnya mengetengahkan tentang permulaan sebuah sekolah. Dan Ashby Road itu ialah nama sebuah jalan di Ipoh Perak. Ipoh Perak. Di sana penuntut itu mula-mula belajar. Ashby Road itu ialah sebuah bekas kemah tentera. Pada masa itu, pada tahun 1957, Fatah Sultan, Perdana Menteri Malaysia yang kedua kalau disilap Tun Razak, ada membuat satu laporan pendidikan. Jadi untuk mengumpulkan penuntut Melayu yang miskin daripada semua negeri-negeri tanah Melayu masa itu kan. Jadinya untuk ditempatkan sebuah sekolah berasrama. Itulah mula-mulanya di Ashby Road. Kemudian sekolah itu ada kampusnya sendiri di jalan dipanggilnya Tiger Lane. Sekarang ini Tiger Lane lah. Tapi sudah diubah nama, kalau disilap ada lagi nama baru jalan itu. Termasuk juga orang Brunei mula diambil pada tahun 1958. Menuntut di sana. Ya. Kerjaan mengantar. Termasuk saya lah. Tahun 1958. Ya, penuntut Brunei mula ke sana diantar oleh kerjaan 1958 hingga yang terakhir kalau tidak silap pada tahun 1964. Gitu. Okey. Baik, itu dia sejarah sedikit ya. Sedikit mukadimah dan juga sejarah yang dimaksudkan dengan Ashby Road ini. Jadi Tuan Haji, siapakah mungkin dapat dijelaskan penerbit buku ini dan siapa pula editor dan juga penyusun buku ini? Silakan. Ya, kesemua penyelenggara buku ini adalah dari mantan penuntut daripada sekolah Datuk Rahman. Orang anulah ternama di Malaysia juga. Misalnya dalam editornya ialah Profesor Emeritus Abdullah. Di sini ada semua sekali kan. Saya bacakan di sini editornya Profesor Abdullah Hassan dan penajarnya sendiri itu ialah Dan Sri Abdul Samad alias orang besar-besar di sana lah masa ini kan. Jadinya kami berkumpul dan menghasilkan buku inilah sebagai kenang-kenangan sebuah sekolah berasrama. Dulu di Malaysia itu tidak ada sekolah asrama penuh ini. Itulah dibangunkan sekolah itu dan kemudian ini barulah terbit apa yang dipanggilnya sekolah sains. Sama juga di Brunei. Begitu.
Ya, alhamdulillah. Jadi itulah ya beberapa orang yang telah pun turut serta dalam membuat ataupun yang kita ni menerbitkan buku ni. Jadi bercakap mengenai dengan buku Fajar Menyingsing di HB Road ni, mungkin bagaimana pula sebenarnya keterlibatan Tuan Haji? Itulah saya diundang untuk menulis buku ini sebagai seorang penuntut daripada Brunei. Jadi itulah. Jadi penulisnya itu ada ramai tu, kalau misalnya berapa orang di sini ya. Buku ini mengandungi 466 muka surat dan ditulis oleh 66 tajuk lah, 66 tajuk, termasuk tajuk yang saya buat. Dia mengisahkan tentang guru besar, guru-guru dan pengalaman-pengalaman pahit manis masa sekolah lah. Termasuk saya mula tu bila ke sekolah untuk Tuan Abdul Rahman, saya tidak tahu macam mana saya dipilih ya. Saya sekolah di Sekolah Melayu Samjak. Dulu Sekolah Melayu Samjak. Betul, yang terletak di Bandar Sebegawan. Tidak pernah ada sekolah menengah masa tu. Jadi bila sudah sampai darjah 6, kerjaan menghantarlah ke sekolah menengah di seberang laut. Masa tahun itulah tahun 62 saya dihantar ke sana. Jadi ialah pengalaman-pengalaman, misalnya bila media of instruction itu bertukar. Dulu sekolah Melayu Samjak mana ada belajar Inggeris. Saya indah pernah pergi ke SWAS. Yang di seberang dari pengajian Melayu terus ke sana dalam bahasa Inggeris. Jadi ialah macam-macam kenangan manis di sana. Suka duka tinggal di asrama. Termasuk juga penuntut-penuntut dari Melayu masa itu kan, Semenanjung Tanah Melayu. Mereka sebenarnya datang dari semua negeri-negeri, dari ulu-ulu. Kadang-kadang kalau kita fikirkan, memang bodohlah kami masa itu. Ya, jadi memulakan pendidikan bermula pada tahun 1962 Tuan Haji yang dinyatakan tadi ya. Okey, bermula daripada saat tersebut, mungkin kita ingin mungkin Tuan Haji juga dapat menjelaskan keterlibatan Tuan Haji dalam penerbitan buku ini. Bila, bagaimana perjalanannya pula? Ya, yang itu yang akhir-akhir ini saya bila kami sudah bila sudah balik ke negeri masing-masing dan terfikir untuk memang terfikir untuk itu pasal kenang-kenangan macam mana peralihan pendidikan itu telah dibina daripada daripada kosong sebenarnya dan dibangunkan, dan orang-orang yang kawan-kawan rakan-rakan ini pun semua orang-orang ternama sama dari bidang kerajaan ataupun swasta. Jadi kami hasilkan ada 2-3 buah buku sebenarnya. Nantilah masa depan saya akan memperkatakan tentang ada lagi buku-buku yang kami terbitkan. Ini yang kira pioneer tentang. Begitu juga tentang guru-guru kami ada menulis buku dan saya juga ada terlibat dalam menulis buku itu. Jadinya itulah saya terpilih untuk menulis bagi pihak penuntut-penuntut daripada Brunei. Kami sebenarnya ada 6 orang setiap tahun kan hantar tu. 6 orang kan. 6 orang. 6 orang dan ada 6 buah asrama. Jadi kami diletakkan seorang pada setiap asrama. Jadi bergaullah dengan masyarakat di sana kan. Dari utara, selatan, pantai timur, pantai barat. Jadi bergaul macam itulah. Maksudnya 6 orang tapi berbeza asrama. Berbeza. Tidak boleh campur. Tidak boleh orang Brunei, orang Brunei. Mesti ahli-ahli. Jadi mesralah kalau kata dengan Kelantan, bercakap Kelantan. Utara, orang Johor. Kami ada seramai pada tahun 1964, ada 42 orang lah rakyat Brunei yang belajar di sana. Secara keseluruhan. Secara keseluruhannya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi inilah yang dimaksudkan buku Fajar Menyingsing di HB Road ya. Yang mana buku ini ada lebih kurang 66 tajuk ya. Tulisan seperti yang dinyatakan tadi, iaitu ada mengandungi 466 muka surat. Tebal juga. Tebal. Jadi inilah sebenarnya buku ini seperti dinyatakan tadi yang memperkatakan tentang pelbagai pengalaman ya. Pelajar rintis, STAR termasuk
termasuk tentang guru besar dan juga guru-guru yang mengajar di sekolah ini. Jadi Tuan Haji lah merupakan salah seorang daripada penulis rencana buku ini. Jadi bercakap berkenaan dengan kandungan buku ini, kita sudah mengetahui sedikit sebanyak mengenai dengan latar belakang buku ini. Mungkin Tuan Haji sebagai penulis rencana dapat mengongsikan apa yang Tuan Haji tulis dalam buku ini. Ya, bagi saya ialah pengalaman awal lah tu kan. Dulu Darjah 6, kebanyakan penuntut lepas Darjah 6 habis-habis diorang masuk jadi pelayanan awam sebagai pion. Yang bernasib baik jadi kerani. Ada juga yang jadi askar lah. Askar baru boleh ditubuhkan masa itu kan. Jadi banyak jadi askar. Saya entah macam mana untung dapat hantar ke seberang laut untuk belajar di Semenanjung Tanah Melayu masa itu. Jadi mula-mula tu memanglah macam kanak-kanak 11 tahun kali kan masuk 12 tahun lah umur saya. Itu kali pertama saya nyuruh orang pakai seluar panjang. Oh, ya. Dia tahu apa-apa lah. Naik kapal terbang, iyalah, itu lagi kali pertama kan. Kapal terbang pakai kipas. Ya. Dari Brunei ke Semenanjung. Dari Brunei ke Semenanjung. Ya. Turun tu banyak tempat kan, di Miri, di Bintulu, ke Kuching, baru menuju barang ke Singapura. Batak. Lepas itu baru ke Ipoh. Jadi iyalah macam-macam cerita lah masa awal tu. Kadang-kadang katanya baru tekan, iyalah orang bodoh lah dari dulu, baru tekan pandai makan pakai sudu dan garpu. Ya, terasa masih naif lah. Bodoh betul masa itu kan. Bukan kami saja, kadang-kadang penuntut di sana pun saya rasa bodoh je. Sama-sama bodoh lah. Misalnya bila Brunei terkenal dengan minyak. Jadi kalau kamu travel, kalau mengembara, kalau habis minyak macam mana? Cedok saja dia longkang tu masukkan. Saya macam mana menjawabnya? Ya kan sajalah. Macam mana lah. Ambil saya minyak. Bodoh sungguh lah masa itu kan. Kemudian masa belajar itu, mula-mula dulu, cikgu bertanya mengenai highway. Highway di negeri-negeri kamu. Saya pun terfikir, apa highway ini? Di Brunei mana ada highway masa itu? Baru ada Lebuh Raya Sultan Hasan Bolkiah masa itu. Jadi apa yang dicakapkan? Beritahu saya jalan tutong. Diorang percayalah. Jadi itulah. Tapi daripada pengalaman 6 ke 7 tahun di sana itu macam-macam lah. Kita ni tahu bahasa diorang, bahasa dialek diorang semua sekali. Itu kira-kira pengalaman lah. Ya, Alhamdulillah ya. Itu dia antara apa yang telah dikongsikan tadi. Jadi mungkin boleh dikongsikan lebih lanjut mengenai dengan buku ini yang boleh dikongsikan bersama dengan penonton kita lagi, Tuan. Antara isi kandungannya kan tadi memang ada lebih kurang 66 tajuk. Jadi Tuan adalah merupakan salah seorang daripada penulis rencana ini. Jadi apa saja yang bentuk penulisan yang itulah seperti saya katakan tadi, tapi yang lain kawan-kawan itu macam-macam. Mengenai guru kami kan. Guru misalnya seorang guru kami yang guru sains sampai sekarang kami masih lagi ia berumur 80-an kali. Uzur juga sudah. Masih kami sayang arahnya tu. Masih ada guru sains. Malah kami membuat sebuah buku tu mengenai guru ini kan. Jadi itulah kesan tinggal di asrama kan. Betul. Tinggal di asrama macam-macam lah kan. Dan yang lain itu tentulah pasal apa banyak yang menulis itu pun daripada dunia korporat. Macam-macam lah mengenai pendidikan. Dan salah satu ialah Profesor Emeritus saya sebut saya dia kan, Abdullah Hassan, dia memperkatakan mengenai peralihan pendidikan. Dan peralihan pendidikan ini pun dapat kita rasai di Brunei kan. Tahun 60-an katanya dia lah belum ada berapa orang saja dapat pergi ke England. Intake pertama itu yang balik itu jadi menteri dan sebagainya. Lalu kedua, ketiga dan keempat. Dan sekarang ini mudah, alhamdulillah kerjaan telah memberi ruang pada penuntut. Semalam pun saya tengok Kak Abdul yang Mulia sebab penuntut di London. Ramai sekali kan. Masa dalam kami ahli-ahli seorang-seorang saja. Jadi itu pengalaman manis lah. Dan dalam buku itu macam-macam yang diperkatakan oleh kawan-kawan. Termasuk guru besar kami Hamdan Tahir yang akhirnya jadi
yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Banyaklah macam-macam lah. Ya. Baik, tadi Tuan Haji ada menyatakan pada tahun sekitar 1958 dan juga 1964 ya, 6 orang yang mewakili negara Brunei Darussalam. Maksudnya yang berasal dari negara Brunei Darussalam, dan 6 orang tersebut masing-masing dihantar ke tempat asrama yang berbeza. Kemudian jumlah 40 semuanya penuntut dari Brunei Darussalam waktu itu 42 orang ya. Sekarang ini mungkin dapat Tuan Haji jelaskan apa yang berlaku, siapa di mana mereka pada saat itu. Mostly kebanyakan daripada mereka sudah bersara lah. Tapi alhamdulillah dengan pendidikan yang kami ada itu dapat kami menyumbang kepada negara lah. Ada antara kami yang jadi diplomat jadi persuruan tinggi dan juga duta. Kita ada pensyarah juga daripada UPD. Malah salah seorang daripada kami ia pernah jadi pemerintah Angkatan Udara di Raja Brunei. Yang lain itu macam-macam lah jawatannya. Jadi pengarah jabatan-jabatan kerajaan. Dan di pihak swasta ada juga yang berjaya. Jadi alhamdulillah pendidikan di luar negeri itu yang dapat dibaca dalam buku itu telah dapat membina personaliti kami masing-masing dan menyumbanglah. Ya, jadi agak meninggalkan waktu yang lama sudah kita ni ya. Tapi alhamdulillah masing-masing dengan bidang masing-masing, dengan kejayaan masing-masing. Jadi bagaimana Tuan? Mungkin dapat dikongsikan adakah masih lagi berhubung ni dengan mantan-mantan? Ya, masih lagi berhubung. Yang uniknya kami setiap tahun ada dipanggilnya Star Weekend. Star tu manajer berpanjang Sekolah Tunku Abdul Rahman Weekend. Jadi kami berkumpul. Jadi diusahakan oleh batch masing-masing lah. Kami pernah batch 67 tu mengadakan juga acara-acara ni kan. Jadinya diadakanlah pertemuan. Kemudian murid-murid tua ni mengajar tentang ilmu-ilmu telah dipelajari. Pengalaman dipelajari kepada murid-murid baju. Bukan saya dari segi adabik, juga dari segi sukan misalnya, membantu menaikkan nama sukan sekolah. Sekolah ini terkenal dengan permainan rugby di seluruh Malaysia. Jadi itu yang, dan kami sendiri, malah saya sendiri secara sorangan masih berhubungan setiap hari dengan kawan-kawan melalui WhatsApp. Jadi saya sekali turun ke Kuala Lumpur jumpa kawan-kawan tu. Macam tu. Ya, alhamdulillah. Jadi Tuan ada soalan tambahan. Ni bertanyalah, adakah mungkin Tuan Andi merupakan salah seorang daripada ataupun satu-satunya penulis buku ini? Mungkin dapat dinyatakan ni Tuan. Memang tu. Saya adalah salah seorang penulis buku ini. Ada dalam tu muka surat berapa ke tu? 200 lebih. Jadi ya, saya menulis. Bukan saya buku ini, ada juga beberapa buah buku lain yang berkenaan dengan sekolah itulah. Yang lain di luar bidang dengan sekolah ini memang banyak saya tulis kan. Menulis drama, menulis dan sekarang saya menulis skrip dokumentari. Ya, baik Tuan. Sebagai seorang penulis ya, dulu saya pun maklumi bahawa Tuan Haji merupakan seorang penulis drama ya, drama radio dan juga televisyen ya, drama tempatan lah. Baik, mungkin ada tips ataupun orang suntikan kepada penulis-penulis muda kita ni yang ingin berkarya ataupun menghasilkan karya dalam bidang penulisan. Apa yang perlu ada? Apa yang perlu ada sikap sebagai seorang penulis, dan macam mana untuk menarik? Macam kadang-kadang katanya tu niat ada, tetapi orang nanti tah. Tapi sampai bila impian tersebut dapat direalisasikan? Kalau bagi Tuan Haji sendiri, mungkin jangan membuang waktu. Kalau nak jadi penulis, biar jadi penulis yang profesional. Mungkin ada panduan atau tips daripada Tuan Haji untuk generasi muda kita. Ya, mungkin penulis-penulis muda banyak sekarang sebenarnya sudah. Termasuk yang dalam bidang penulisan dalam bahasa Inggeris kan. Buku pun banyak sudah diterbitkan. Memang jadi penulis ini sunyi. In the glamour. Dengan bidang-bidang lain kan sunyi kalau terpaksa menulis. Yang penting ialah kita ni rajin membaca dan meneliti.
Maksudnya meneliti ni, Ketan ni lihat saja perkara-perkara itu. Kadang-kadang Ketan ni perlu mengetahui perkara yang itu secara detail. Secara detail. Pernah saya terangkan bercakap dalam bidang penulisan di ruangan ini juga. Misalnya saya pernah menulis tentang apa orang buat semasa turun atau naik eskalator. Simple kan, dah berapa minit kan, 2 minit, 3 minit. Apa yang sudah dipandang menjadi satu idea. Boleh jadi satu idea. Jadi diteliti barang-barang itu. Okay. Daripada 2 minit itu boleh kita ni buatkan 3 muka surat cerita tu. Jadi mesti kita pandai meneliti. Yang penting rajin membaca. Jangan kurang membaca. Betul. Membaca tu bukan semestinya barang-barang akademik kan. Cerita-cerita biasa kan. Komik misalnya. Saya ada teman dulu pengarah RTV juga. Dia suka baca komik. Dari komik itu ada cerita. Dulu di Pelita Brunei ada Situyu. 3 skrip saja tu, tiga bentuk lukisan itu sudah membuat satu cerita. Betul. Fikirkan macam mana orang mencipta ilham itu. Dengan tiga muka surat cerita tu sudah dapat satu ilham. Jadi satu gambar boleh diolahkan dengan pelbagai ceritanya. Ya. Dan tadi bercakap mengenai dengan Tuan adalah merupakan salah seorang daripada penulis rencana ini yang terpilih untuk buku Fajar Menyingsing di HB Road ini. Jadi sebenarnya macam mana? Mungkin dapat dikongsikan juga dengan penonton kita perasaan Tuan sendiri apabila dapat menyumbangkan karya dan juga ilmu daripada hasil daripada pengalaman Tuan pada tahun itu kepada para pembaca. Tentulah saya bersyukur dan alhamdulillah hubungan itu masih ada lagi, kemesraan itu masih ada. Buku ini kekal kan. Betul. Ini kalau saya tidak ada pun orang sudah meninggal dunia ini ada ceritanya. Jadi sekurang-kurangnya mungkin orang ada menyelidikkan melihat rupanya Haji Hussein pernah menulis macam itu. Sampai sekarang pun saya masih in kontak dengan beberapa orang penulis di Malaysia, membuat buku-buku berbentuk cerita-cerita kisah-kisah lama lah. Yang saya masih ada 2 lagi dalam stok penerbitan buku. Cerita yang satu tu mengenai penyakit jantung. Jadi mungkin dibukukan dalam Februari ini akan terbit. Jadi itu bukan saya terlibat dengan penulis-penulis dari penuntut sekolah Tuan Abdul juga saya terlibat dengan penulis-penulis di sana. Malah sekarang ni lebih luas pasal saya jadi salah satu astrawani dan ini banyak berkawanlah dengan penulis-penulis daripada Malaysia, misalnya daripada Gapena kan, daripada Pena. Jadi banyak berhubunganlah dengan kawan-kawan di Borneo sendiri. Ini banyak rakan-rakan di Kota Kinabalu, di Kuching, di Limbang. Baik, Tuan Haji merupakan seorang yang berpengalaman terutama sekali dalam bidang penulisan penerbitan buku dan juga penulisan skrip drama seperti yang kita ketahui juga. Jika dari segi pengamatan Tuan Haji sendiri bekerjasama dengan mereka-mereka yang juga merupakan seorang yang berpengalaman dalam bidang tulisan di Malaysia misalnya, Indonesia, Republik Singapura, apa perbezaannya? Perbezaan katanya itu, cara pemikiran menghasilkan sesuatu karya tersebut macam mana? Apa bezanya dengan orang Ketan sendiri? Cara ialah yang nampak yang saya pernah mengalami bila membuat drama MOU dengan Singapura salah satunya kan. Perlu ada kerjasama Tuan. Perlu perbincangan perlu ada misalnya dalam menerbitkan skrip drama tu. Dibincangkan secara mendalam semua sekali. Dan yang uniknya, diorang ini kuat bekerja. Misalnya Singapura, saya kenal Encik Hamid, penulis skrip sana. Dia sangat disiplin. Sampai diorang start dari pukul 9 sekerja, 9 pagi sampai pukul 5 kan. Jadi diulaslah skrip itu. Dan banyak penambahan, pengubahan semua dibuat. Sekali kami tanya, boleh siapkan ni? Esok kan buat penggambaran. Okeynya. Rupanya, daripada start kami meeting sampai pukul 10 malam itu, indek tidur bang.
Sampai pagi, esok paginya, okey, skrip dah siap. Begitu cara diorang bekerjakan. Sama juga di Indonesia, saya pernah terlibat dalam Jalinan Nada, rancangan Jalinan Nada. Muzik pun macam itu juga. Muzik. Kadang-kadang pukul 10 tu lakat lagi diorang main mencari orang. Suara orang apa tu sekali. Macam mana ni? Boleh kan dapat rakamannya? Rupanya diorang kerja sampai tengah malam. Ketani kadang-kadang itu hari saya lihat artis Ketani pukul 11 malam lorong itu sudah. Diorang sampai pagi tu kerja. Sama juga mengenai tarian misalnya, koreografi. Kalau kita buat kerjasama misalnya, Ketani indah mesti sebagai host indah boleh Ketani mengulah tarian itu orang-orang diorang saya di depan, mesti dia ulah di belakang. Jadi Ketani mesti nampak tu supaya macam mana koreografi itu sekali-sekala orang budak ini ke depan juga. Tapi iyalah kita yakin juga ya, tidak kurangnya juga ya orang kita ni memang mempunyai bakat penulisan ataupun yang terlibat dalam dunia seni ini yang jauh lebih bagus juga ya jika dibandingkan ya, kerana saya juga pernah ada di arena tersebut ya, jalur tersebut. Jadi sekarang ini dewasa ini orang-orang kita ni pun tidak kurang hebatnya juga ya Tuan Haji. Lihat saja kalau drama MOU. Kita pun sekarang cantiknya dapat drama pujian ini dan kan. juga penghargaan sebetulnya. Pasal apa kalau macam drama itu macam mana Ketani mengulas skripnya benar-benar, kemudian latihannya benar-benar, kemudian penggambarannya macam mana, angle-nya, lighting-nya semua sekali. Diteliti benar-benar. Jadi bisa jadi hasilnya. Cuba kita lihat drama kenapa yang boleh cantik. Hasil kerjasama baik. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kembali kepada buku ini sebelum kita berpisah. Betul. Dan kalau tadi ada dikongsikan juga kenangan-kenangan indah tu Tuan semasa berada di waktu-waktu. Jadi kita percaya dalam penulisan, dalam menghasilkan karya ini pasti ada cabaran dan juga rintangannya. Jadi mungkin dapat dikongsikan apakah antara cabaran-cabaran dan bagaimana untuk mendewasakan Tuan Haji untuk memperbaikikan mungkin daripada apapun rintangan itu. Jangan putus asa lah. Kadang-kadang bila kita hantar kepada penerbit sama ada di dalam negeri atau luar negeri, kadang-kadang tulisan kita kena tolak. Jangan putus asa. Itu perkara biasa. Kita mesti move on. Orang kadang-kadang ni lah orang muda-muda move on. Kalau indah teranti tema masalah sekarang tu. Terus menulis. Dan memperbaiki. Memperbaiki kadang ni kalau kan rajin menulis, biasanya kalau Ketani sekarang ni WhatsApp pun boleh Ketani menulis kan. Dalam komputer Ketani hari-hari Ketani boleh menulis. Latih diri untuk menulis walaupun satu ayat. Pasal untuk menulisan ni memulakan itu yang payah tu. Betul. Memulakan satu ayat itu bah. Bila sudah terbina satu ayat, nyaman rasanya dapat mengarang. Macam mana tu, macam aliran air itu berjalan ke alam Ketani. Sebelumnya payah tu kat macam mana ni untuk memulakan itu yang payah. Itu pengalaman lah. Jadi teruskan menulis. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau dari segi latihan Tuan, mungkin dari segi latihan penulisan, mungkin kalau Tuan sendiri untuk menghasilkan karya ni, mungkin ada berapa lama ataupun berapa cetakan yang perlu Tuan lalui itu Tuan? Banyak sekarang ni. Kalau dalam YouTube pun banyak. Cara-cara menulis yang baik kan ni kan. Ketani akan habis sekarang ni. Ketani saya perlu ada masa lah. Latih diri untuk membagi masa. Itu saja. Tentang sumber terlalu banyak masa ni. Terlalu banyak. Kadang-kadang payah pula mikirkan yang satu ketentuan pilih ni. Betul. Jadi itu yang pentingnya. Teruskan menulislah bagi penulis muda. Baik. Okey. Baik, terima kasih Tuan Haji di atas perkongsiannya. Lebihnya kita berfokus kepada mengenai perkatakan buku Fajar Menyingsing di Ashby Road. Itu dia pengalaman dan permulaan langkah Tuan Haji bersama dengan rakan-rakan terutama sekali daripada negara kita sendiri, Brunei Darussalam ini dalam menghasilkan buku-buku yang sangat berkualiti sebetulnya. Tahniah kita ucapkan
ucapkan terlebih dahulu ya kepada Tuan Haji dan juga rakan-rakan. Dan pagi mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Muhammad Hussein yang telah sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah di lain kesempatan dengan tajuk yang lain pula kita akan bersama lagi Tuan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.